Tak nampak juga Cik Hok? Tak. Nampak Sekejap saya cuba kepada ni pula sharing. Takut ada masalah pada internet sebab kat sini komputer dia tulis ada kata komputer slow. Eh, Telegram share. Okey, nampak tak Cik Hok? Ya. Nampak Okey, terima kasih. Saya ambil sekejap video 40. Sekejap. Okey, dapat lihat saya masuk kepada Telegram. Okay, kita terus kepada tajuk hari ini iaitu momentum. Okey, sekali lagi Cik Hok dapat lihat gambar momentum? Cik Hok? Saya nampak yang grup Telegram saja. Saya keluar sekali lagi. Tak ada masalah pada internet ni. Sekali lagi. Presenting. Okey, saya masuk kepada Telegram, saya masuk kepada momentum. Okey, dapat tak Cik Hok momentum? Ya. Dapat? Dapat. Dapat Okey, saya harap semua dapat, yang ni semua dapat. Okey, kita lihat pada momentum. Sebelum ni kita dah belajar tentang inersia, kita dah belajar dan yang lain-lain. Okey, untuk momentum, okey, kesalahan pelajar biasanya dia tulis apakah definisi momentum? Momentum ialah pelanggaran. Salah Memang momentum ada kaitan dengan pelanggaran. Kita lihat di sini, ini pelanggaran. Tapi pelanggaran bukannya suatu momentum. Pelanggaran menerangkan momentum. Okay, kita lihat di sini. Apakah itu momentum? Bila ditanya apakah definisi momentum? Momentum adalah hasil darab jisim objek dengan hal laju. Itu definisi momentum. Okay, so highlightkan perkataan tu. Momentum adalah jisim darab hal laju. Okay. Unit SI momentum ialah kilogram meter per saat. Kenapa? Sebab jisim adalah kilogram, halaju adalah ms negatif 1. So momentum ini bila melibatkan jisim dengan halaju, dia adalah suatu kuantiti vektor. Ingat, kuantiti vektor adalah kuantiti yang mempunyai magnitud dan juga arah. So arah momentum adalah sama dengan arah halaju. Okay, boleh? Okay, kita lihat contoh di atas. Setiap objek bergerak mempunyai momentum, tetapi momentum sebuah lori adalah jauh lebih besar daripada momentum sebuah basikal, walaupun kedua-duanya bergerak dengan halaju yang sama. Kenapa? Sebab dalam momentum adalah jisim darab halaju. Dalam kes ini, halaju dia sama, tetapi lori lebih berat, so jisim dia lebih besar berbanding basikal, so momentum dia adalah lebih besar daripada basikal. Okey, sampai sini faham Okey, kita terus pergi kepada okey. Tahu ke mana dia pergi ni. Contoh 2.13. Contoh 2.13. Jisim sebuah lori ialah 20,000 kg dan jisim kereta ialah 2,000 kg. Ini senang je, kira momentum dia. Boleh? Ini senang. Contoh 2.14, sebuah kereta berjisim 800 kg manakala sebuah lori berjisim 5,000 kg. Bandingkan momentum kedua-dua kenderaan sekiranya bergerak pada halaju, ni halaju sama. So mestilah lori lebih besar daripada kereta. Okay. Dan juga soalan seterusnya, jika kedua-dua kenderaan bergerak dengan halaju yang sama, yang manakah akan menyebabkan kerosakannya lebih kepada tiang lampu yang dilanggar? So, bila momentum lori lebih besar daripada momentum kereta, maka lori lebih memberikan kesan yang besar kepada tiang lampu.
Okey, sampai sini faham momentum? Okey, sekarang kita teruskan kepada prinsip keabadian momentum. Okey, prinsip keabadian momentum menerangkan bahawa dalam suatu sistem yang terdiri daripada objek yang bertindak balas, jumlah momentum adalah mala jika tiada daya luar bertindak ke atas sistem itu. Okey, memang ayat ni agak kompleks. Kita lihat kunci dia, kunci pada ayat ni. Kunci pada ayat ni adalah jumlah momentum adalah mala jika tiada daya luar bertindak ke atas sistem itu. Jumlah momentum adalah mala jika tiada daya luar bertindak ke atas sistem itu. Itu ayat kunci dia. Okey. So, bila dalam kes ini, dia kata jumlah momentum. Jumlah momentum maksud dia momentum yang bukan satu, dia lebih. Dia bukannya satu, tapi dia lebih daripada satu. Jumlah momentum adalah mala. Ada dua atau lebih momentum mala jika tiada daya luar bertindak ke atas sistem itu. Tiada daya luar bertindak maksudnya ada rintangan angin ke, graviti ke. So tiada ada daya luar. So dia punya jumlah momentum dia adalah mala. Okay, mungkin kamu tak faham apakah maksud dia. Kita lihat pada contoh ni bagi pelanggaran yang kamu lebih nampak lebih faham. Lihat sini. Okey, setakat sini Ciahok je lah sebab yang Ashura Iwana asyik Ciahok je. Ashura Iwana, nampak tak gambar ni? Pelanggaran. Ya. Okey. Cuba perhatikan prinsip keabadian momentum. Pelanggaran objek. Okey, saya nak kamu baca dulu, nanti saya akan terangkan. Okey, boleh? Okey, kita sambung sekejap. Okey, seperti saya kata, jumlah momentum maksud dia ada lebih atau lebih berlakunya momentum. So, dalam kes A, dia ada dua kes. Kes A dengan kes B. Okey, apa benda kes A dan kes B? So, kita nak mengkaji pelanggaran. Pelanggaran ada dua konsep. Yang pertama, sebelum pelanggaran. Yang kedua, selepas pelanggaran. So, untuk mengkaji momentum ni, dia ada dua. Satu sebelum pelanggaran iaitu A. Yang B ni adalah selepas pelanggaran. Okey, boleh? Okey. Sebelum pelanggaran. Jumlah momentum sebelum pelanggaran. Kita lihat di sini. 2/3. Maksudnya pergerakan, ingat dalam momentum A ni mesti dikira dari segi jisim dengan halaju. So 2 kg darab tekan dengan 3 meter sesaat halaju dia. Tambahkan dengan momentum B. B ni pegun. Pegun maksudnya halaju dia adalah sifar, kosong. Dengan kata lain ini adalah kereta. Kereta ni tidak bergerak. Contoh dia ni, troli ni tidak bergerak. Troli A sedang bergerak dengan halaju 3 meter saat. So dia berlanggar. Dia berlanggar. Okey, sampai sini faham Untuk B pula. Ni untuk kes B lain. So yang ini okey, saya terlupa salah tulis. Okey, ini sebelum pelanggaran, yang ini selepas pelanggaran. So selepas pelanggaran, A dengan B ni bercantum. Bercantum dan dia bergerak. Maksud dia B ni bergerak lah. B ni asalnya pegun. Lepas tu dia bergerak. Dia bergerak A dan B ni dia bercantum dan bergerak bersama-sama. Dengan kata lain, halaju dia adalah sama. Faham tak? Untuk kes A, dia ada dua kes rupanya. Satu kes A, satu kes B. Kes A ni bergerak, B ni pegun, dia berlanggar, lepas tu dia bercantum dua-dua ni, lepas tu dia bergerak bersama-sama. Boleh? Okey, untuk kes B ni pula, halaju dia 3 meter sesaat ke arah kanan. Untuk B pula, halaju dia 2 meter sesaat ke arah kiri. Okey, nampak dia punya pergerakan dua-dua ke arah kanan. Kenapa ke arah kanan? Sebab sebelah sini 3, lepas tu 2,
Jisim dia lebih besar, halaju dia lebih besar. Yang ini 1 kilogram, yang ini 2 meter saat. Jisim dia kecil, halaju dia kecil. So bila berlanggar, dia dua akan bercantum ke arah kanan lah. Sebab dia lebih berat dan lebih besar momentum dia berbanding B. Okay, boleh? Okay, saya terangkan A dengan B ni, situasi dia. Siapa yang tak faham boleh tanya. Tak faham. Okay, tak faham. Sekali lagi saya ulang. Okay, pelanggaran melibatkan prinsip keabadian momentum. Okay, kita lihat sini A dengan D. Rajah 2.57 ni saya ulang sekali lagi. Okay, kamu kosongkan otak awak. Saya terangkan, saya tak nak kira yang bawah tu. Untuk kes A, untuk kes B ni saya tak nak terangkan. Saya terangkan ini saja, gambar ni saja. Okay, gambar yang pertama A. Dia ada dua kes A dengan B. Kes A, yang ini yang saya letak cursor ni, ini adalah sebelum pelanggaran. Boleh cakap? Ya. Okey, yang B ni, yang sebelah sini, sebelah kanan ni, ini selepas pelanggaran. Boleh? Ya. Okey, sekarang ni sebelum pelanggaran. Sebelum pelanggaran, A dengan B ni, situasi dia A 2 kilogram, halaju dia 3 meter saat. So dia bergerak ke kanan dengan 3 meter saat. Troli ni beratnya 2 kilogram. Okey. B ni pula, dia tidak bergerak, sebab tu dia tulis sini pegun. Tidak bergerak dan berat dia 1 kilogram. Okey, situasi sebelum pelanggaran. Boleh faham, Cik? Ya. Okey. Sekarang ni selepas pelanggaran. Selepas pelanggaran, bila A ni langgar B ni, dia bercantum. Bercantum tu maksud dia melekat lah. Macam kita tengok kereta kalau langgar kan ada yang melekat terus kat kereta tu. So dia akan bergerak bersama-sama dengan halaju V. Okay, sampai sini awak faham tak? Tak seberapa faham. Okey, mana yang tak faham gambar ni? Yang kenapa dia bergerak ke depan? Okey, kenapa dia bergerak ke depan? Sebab macam mana nak cerita Macam ni lah, awak berlari. Awak berlari. Besar. Ya? Sebab yang A punya halaju besar. Ya, betul. Halaju A ni besar. Kalau orang besar langgar dengan orang kecil, mesti orang kecil tu pun ikut sekali kena langgar, akan bergerak ke kanan. Betul tak, Cahap? Ya. Okey. So situasi B pula. Arah dia berlainan Cahap, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri, betul? Ya. Faham? Okey, ini orang besar. Orang besar pergi langgar macam merah B lah. Pergi langgar dengan yang kecil. Mestilah yang kecil akan ke belakang. Betul tak, Cahap? Ya. Boleh? Okey, kalau kamu tak percaya lagi, kamu ambil kat rumah awak kereta mainan, satu ambil satu lori, satu ambil satu kereta, kamu langgarkan. Mesti lori itu akan ke arah kanan. Kereta tu walaupun arah dia ke sana, dia akan ke arah kanan juga. Okey? So ini situasi dia. Sekarang kita melihat pengiraan. Okey. Untuk kes A, 2/3 ni, 2 ni adalah jisim, kilogram. 3 ni adalah U. U adalah halaju awal. Kamu belajar dalam U tu, U adalah halaju awal. 2/3 ataupun U. U halaju awal bagi A. Tambah dengan 1/0. Kenapa kosong? Sebab dia pegun. Halaju kosong. Ni sebelum pelanggaran. Sama dengan, okey, ingat dia dah bercantum berdua. Bila bercantum berdua, maksud dia 2 tambah 1. Jisim dia tambah 2 tambah 1. Darab dengan V. V ni adalah laju akhir. So kita kira pengiraan dia, kita akan dapat V tu sama dengan 2 meter sesaat. Okey. Sekarang, kamu fikir secara logik. A ni 3 meter saat. 3 meter Yang ini pegun. Bila langgar, dia akan jadi 2 meter sesaat. So A ni akan berkurang halaju dia. B ni pula daripada pegun dia akan jadi bergerak 2 meter sesaat. Sampai sini faham? Siapa tak faham boleh tanya. Cikgu yang selepas tu kenapa 2 tambah 1? Okey, kenapa 2 tambah 1? Sebab jisim ini dia dah bercantum, Cahap. Bila bercantum, 2 kilogram tambah 1 kilogram jadi 3 kilogram. 2 tambah 1. Halaju dia sama. A dengan B ni sama, V.
Faham? Kalau dia tidak bercantum, A pergi lain, B pergi lain, kamu kena buat M1V1 campur M2V2. Tapi dalam kes sini, dia bercantum. Bila bercantum, jisim dia kamu kena tambah dua-dua. 2 tambah 1 darab V. Boleh cakap? Okay. Okay. Okay, ingat. Ini kes yang ini dia bercantum. Kes yang B pun bercantum. Tadi saya ada sebut, bila dia berasing M1V1, M2V2, itu kita belum belajar lagi. Kita belajar ini, M1 tambah M2, buat kurungan darabkan dengan V, sebab dia bercantum. Boleh? Okey, untuk kes B pun sama. Sebab selepas pelanggaran dia bercantum. Kamu tengok sini, cara pengiraan dia pun sama. 2 tambah 1 darab dengan V. Cara pengiraan dia pun sama. Tetapi perbezaan dia pada sini. 1 darab negatif 2. Kenapa negatif 2? Ingat, ini adalah suatu kuantiti vektor. Bila kuantiti vektor, arah berlawanan dia akan jadi negatif. Boleh? So sini 2 darab 3 sebab arah ke kanan 2 darab 3 tambah dengan 1 jisim arah berlawanan negatif 2. Bila tambah kita dapat sini V dia sama dengan 1.3 meter sesaat. Dengan kata lain kamu bayangkan A ni ke arah sana 3 meter sesaat, B ni arah ke sana 2 meter sesaat, arah berlawanan negatif 2. Bila berlanggar A ni berat dan besar, berat dan halaju dia lebih besar, dia akan tertolak ke sana sebanyak 1.3 meter sesaat. Okey, bandingkan dengan A dengan B. Sini A ni 2 meter sesaat ke arah kanan sebab yang ni pegun. Tapi kalau dia berlawanan arah, dia akan jadi 1.3, lebih kurang lagi daripada yang ini. Okay, sampai sini siapa yang tak faham, boleh tanya. So yang V tu. Ya, teruskan V tu. So maksudnya yang halaju A tu lebih besar daripada yang B tu. Okey. Terima kasih. Okey, mungkin Cik Hok nak tanya A dengan B ni untuk selepas pelanggaran, halaju A lebih besar daripada B, salah. Jawapan dia A dengan B dua-dua sama. Untuk kes A, halaju akhir dia A dengan B ni, halaju dia adalah 2 meter sesaat. Sama dua-dua Cik Hok. Dua-dua ni 2 meter sesaat. Untuk yang kes B ni, A dengan B dia 1.3 meter sesaat. Dua-dua bergerak ke sana. So maksudnya kalau selepas pelanggaran tu jisim dengan halaju dia sama. Ya, betul. Jisim dia masih sama, halaju kedua-dua ni sama kerana dia bercantum. Yang penting ayat dia bercantum dua-dua. Faham Syahab? Ya. Kalau dia tak bercantum lain. Kadang-kadang kamu tengok aksiden, ada aksiden yang dia bercantum lekat terus. Ada aksiden dia langgar, kereta ke depan pergi ke depan lain, kereta ke belakang lambat sikit. Itu namanya pelanggaran tak kenyal. Nanti kita akan bincang. Itu dia tak cantum dua-dua. Yang kes ini dia bercantum dua-dua. So Boleh? kes ini dipanggil kenyal. Okey, nanti kita akan bincang pada hari esok pasal kenyal dengan tak kenyal. Boleh? Okay. Untuk hari ini konsep dia. Nampak Okey, apa syarat untuk semua sekali pelanggaran ni, pengiraan ni, apa syarat dia? Ingat lagi tak apa syarat dia? Jumlah momentum sebelum pelanggaran sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Dengan syarat? Tiada daya luar yang bertindak ke atas. Betul. Yang penting tiada daya luar. Faham tak? Dalam kes yang A dengan B ni, tiada daya luar. Tak ada Superman pergi tolak A, B ni, tak ada. Ataupun ada lori lain langgar, tak ada. So, kes ini hanya pelanggaran yang melibatkan dua saja. Boleh? So, Boleh. itu okay. So, malam ini kita belajar momentum dengan prinsip keabadian momentum. Okay, ini pelanggaran kenyal tak kenyal. Nanti kita akan bincang pada hari esok. Okay, boleh baca yang ni sikit-sikit. Okay, yang ini jenis pelanggaran kenyal dan tak kenyal kita akan bincang pada hari esok. Itu saja untuk malam ini. Okay, tak ada soalan. Okay, terima kasih kerana mengikuti. Kita akan teruskan setiap malam. Saya bercuti lama hari tu.
Okey, so kita akan terus pada malam esok. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Thank you, Cikgu. Okey, sama.